Kedudukan yang strategik dengan pemandangan berlatar belakangkan Gunung Ledang menjadikan pesisiran Sungai Johong Jasin berpotensi menjadi salah satu ikon pelancongan di negeri ini. Esko Negeri Datuk Hassan Abdul Rahman yakin dengan potensi berkenaan memandangkan lokasi pelancongan yang mampu menarik bukan sahaja pelancong tempatan, malah antarabangsa. Serentak dengan itu, beliau mencadangkan untuk membina satu platform khas bagi menurunkan bot di sungai berkenaan yang boleh digunakan kumpulan pemancing untuk menyusuri sungai berkenaan. Dan pusat rekreasi Johong ini boleh kita jadikan sebagai destinasi pemancing dan dia boleh diatur dengan baik secara kolaborasi oleh Japrun Rim dan juga Jabatan Perikanan. Ini merupakan antara aktiviti ataupun ikon negeri yang boleh kita create. Saya berpendapat kita boleh terima Johong ini sebagai satu lagi lokasi pelancongan agro dan rekreasi. Beliau berkata demikian selepas menyempurnakan program pelepasan umum benih ikan lampam di perairan umum dekat Jasin. 50,000 benih ikan lampam sungai dilepaskan ke dalam sungai ini yang dibekalkan Jabatan Perikanan Negeri Melaka. Sementara itu, Adun Rim Datuk Ghazali Muhammad pula melihat melalui pelepasan benih ikan ini bakal memberi manfaat dalam meningkatkan sumber perikanan Sungai Johong. Saya yakin dan percaya projek pelepasan ikan di Sungai Johong ini adalah satu kaedah untuk mempertingkatkan hasil sumber asli sungai yang merupakan ikan kepada penduduk tempatan. Dan di samping itu juga saya yakin projek ini juga boleh dimanfaatkan seperti yang dimaklumkan oleh Datuk Esko tadi. Kita boleh create aktiviti-aktiviti yang berkaitan dengan pelancongan yang menggunakan sumber sungai dan juga aktiviti yang ada di sungai ini. Hadir bersama Pengarah Perikanan Negeri Muhammad Ghazali Abdul Manaf dan Yang di-Pertua Majlis Perbadaran Jasin Syadan Osman. Lebih banyak peluang boleh diteroka pertubuhan peladang kawasan PPK seperti bidang ekspor dan agropelancongan selain memberi tumpuan utama dalam bidang pertanian. Timbalan Ketua Pengarah Operasi Lembaga Pertubuhan Peladang LPP Muhammad Nasir Harun yakin Malaysia memiliki pelbagai bidang pertanian yang berkualiti serta berpotensi menjadi pusat pengumpulan pertanian untuk dipasarkan di luar negara. Golongan peladang juga perlu memaksimumkan potensi pertanian yang ada bagi menambah hasil dan pendapatan peladang di samping meningkatkan ekonomi negara. PPK juga boleh menceburi bidang agropelancongan yang boleh menjadi aktiviti perniagaan tambahan kepada peladang. Why not PPK kalau ada tanah-tanah tepi sungai itu dijadikan chalet-chalet, dikalakan cantik-cantik, satu chalet merah, kuning, biru, jadi tarikan, pasang lampu, letak kayak, jadilah agropelancongan pun boleh. Maka ni sebenarnya ada. Tinggal lagi kita tak keluar pada kotak fikir. Kita duk fikir nak bertanam juga. Dah nak tanam tak boleh, kawasan tak ada. So buatlah yang ada. Beliau sebelum itu merasmikan mesyuarat agung tahunan kali ke-39 Pertubuhan Peladang Negeri Melaka di AICRO. Dalam pada itu, PPN Melaka telah mencatatkan keuntungan lebih RM70,000 pada tahun lepas berbanding 2014. Keuntungan yang diperoleh tahun lalu adalah sebanyak RM372,778 berbanding RM308,616 pada tahun sebelumnya. Peningkatan angka keuntungan itu berikutan kejayaan pihak pengurusan berjimat cermat dan berbelanja secara berhemah selain mengurangkan kos operasi serta pentadbiran. Daripada keuntungan itu juga, PPN Melaka meluluskan pembahagian dividen sebanyak 12% kepada 22,000 anggotanya yang bakal diagihkan dalam tempoh terdekat. Ini merupakan satu pulangan ataupun orang kata apa yang sepatutnya yang dinikmati oleh ahli-ahli peladang. Ini untuk ahli-ahli peladang. Kita pulangkan balik. Apa keuntungan yang kita dapat, kita akan pulang. Setakat ini sahaja laporan dari Melaka. Kembali semula ke Angkasa Puri bersama rakan setugas untuk laporan N5 yang lain.